Ya, nah ni terciptanya roh, terciptanya Nur Muhammad ni seumpama uap dengan lain. Ada tak ini batu? Ada tak ini api? Ini apa? Air. Sama je dengan ini. Cuma nama je berlainan. Ini nak saya bagi tahu. Allah perseorangan. Dia menjadikan Nur Muhammad. Ya. Siapa Nur Muhammad ini? Nur Muhammad ini seumpamanya bayang dalam cermin, kalau ada cermin. Terjadinya Nur Muhammad, terjadinya roh ini seumpama bayang dalam cermin. Kalau ada cermin sekejap macam ni. Bawa cermin ada. Tuan rumah, ambil cermin sekejap. Supaya tuan-tuan faham macam mana terciptanya roh. Bukannya daripada ludahnya Allah, bukan. Bukan daripada sebahagian anggota Allah, tidak. Ya. Main. Main sini. Ini tengok ini ya. Tak usah bercakap lagi ya. Barang siapa nak mengenal diri, barang siapa nak tahu macam mana terciptanya Nur Muhammad, macam mana terjadinya roh, ya, roh dengan Allah tu siapa, Nur Muhammad dengan Allah tu siapa. Baik, sebelum saya tunjuk cermin macam ni. Mula-mula Allah bersendirian, seorang-seorang je Allah. Nah, di masa alam la ta'yin. Kemudian seumpamanya aku ni raja. Siapa nak kata aku raja jika aku tidak buat rakyat? Memang aku ni raja. Siapa nak kata aku raja pemerintahan negeri kalau rakyat tak ada? Jadi nak tunjuk aku ni raja, aku jadikan rakyat. Barulah rakyat kata ampun tuanku, betul tidak? Jikalau aku tak jadikan rakyat, siapa nak kata aku ni raja? Memang aku ni raja. Memang aku ni raja. Seumpama Allah lah. Memang aku ni Allah. Tapi siapa nak kata aku Allah? Jika tidak ada hamba rakyat, memang aku ni Allah. Memang aku ni raja. Tapi siapa nak kata aku ni Allah? Siapa nak kata aku ni raja? Maka aku jadikanlah Nur Muhammad. Ya, aku jadikanlah Nur Muhammad. Barulah Nur Muhammad kata, ampun tuanku. Benar, engkau Allah Tuhan aku. Betul tidak? Jadi, siapakah Nur Muhammad itu? Siapakah rakyat itu? Ini Nur Muhammad, ini rakyat. Baik. Seumpamanya, tuan-tuan tengok ni. Ada tak gambar tuan-tuan? Seumpama ada kan? Balik ni tengok cermin. Baik. Ini. Gambar dalam cermin ni, ini kita kan? Ini kita. Baik, ini kita. Di luar ni kita. Ini Nur Muhammad. Dalam cermin ni Nur Muhammad. Ini Allah lah seumpamanya, minta maaf ya, bagi permudahkan faham. Bukan nak kata kita ni Allah. Ya, Allah itu maha suci daripada sifat, tapi bagi permudahkan faham. Ini Allah, dalam cermin ini Nur Muhammad. Dalam cermin ini Nur Muhammad. Tuan-tuan pergi dalam cermin, sekarang balik. Ini Allah, dalam cermin itu Nur Muhammad. Siapa dalam cermin itu? Ada rupa Mahathir ke? Rupa Lee Kuan Yew? Saya tanya. Tuan-tuan melihat cermin, nampak Mahathir ke? Nampak Lee Kuan Yew?
Nampak orang yang menilik. Nampak dua kan? Orang dalam satu, orang di luar satu. Dua ada banyak, dua diri aku ada. Tetapi siapa diri yang di dalam? Siapa diri yang dalam cermin ni? Siapa? Diri orang yang melihat. Bermakna Nur Muhammad ini bayang Allah dalam cermin. Inilah Nur Muhammad. Seru sekalian alam. Inilah ini. Itu dia kata, fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Mana saja kamu hadapkan mukamu, rupa siapa? Wajah Allah. Tapi tuan-tuan tak reti nak guna ayat ini. Kan kita ni tidak ada. Apabila kita tidak ada, siapa yang ada cakap? Cakap semua siapa yang ada? Yang ada itu Allah. Allah. Tengok. Cuba tak dengan yang milik dengan ini pilih? Cuba. Itu makanya kamu ciptakanlah Adam dalam bentuk rupa aku ada. Barang siapa nak kenal Allah, kenal ini. Tak payah jauh-jauh cari. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kamu lihat pada diri kamu sendiri? Berapa nak cari Allah jauh-jauh? Berapa nak cari Allah jauh-jauh? Seumpamanya kita tidur. Kita tidur, terbangun tidur. Dengar ni muslimah. Kita tidur, kita bangun. Tak perlu mencari Allah. Kenapa tak perlu? Kerana yang melihat dah hakudah. Senang tak ingat kepada Allah. Basar arti apa? Melihat. Sifat siapa melihat? Bermakna kita bangun, tak perlu cari Allah. Kenapa? Yang melihat itu siapa? Senang tak? Senang tak ingat kepada Allah. Ini cara orang mengenal Allah. Tidak akan lupa biarpun sesaat. Siapa melihat? Siapa mendengar? Siapa yang hidup? Siapa yang wujud? Apa lagi yang tuan-tuan nak cari selama ini? Apa lagi? Terang Allah itu lebih terang daripada cahaya matahari. Belum buka lagi mata, aku dah yang melihat. Ini cara orang belajar ilmu makrifat. Tak payah ingat Allah jauh-jauh. Yang melihat itu Allah lah. Tak terang lagi. Tak ada orang buka ilmu semacam ini. Kerana kita kan jauh. Kalau saya tak buka ini hari, bila saya nak buka? Saya turunkan hujan ini, terpulanglah kat tuan-tuan nak boda pokek ke, nak tadah ke, nak basah baju, terpulang. Tapi hujan tetap akan turun. Senang kan ingat kepada Allah? Senang saja. Buka saja mata. Yang lihat siapa? Allah. Yang melangkah. Kudrat Qadirun itu siapa? Akulah itu. Bermaknanya, kalau kamu tengok, nak tengok aku, tengok bayang. Serupa dengan aku tengok. Bermaknanya bayang tu aku dah. Nur Muhammad dalam cermin, Nur Allah yang di luar cermin. Siapa? Ada Mahathir, ada Lee Kuan Yew. Yang memandang itu adalah yang dipandang, yang menilik itu adalah juga yang ditilik. Ini yang menyembah itu adalah juga yang disembah. Tidak ada berduanya. Ini orang belajar ilmu tauhid. Baik, berbalik kepada soalan Ananda tadi. Orang kata apa? Apabila semuanya Allah, dia kata ilmu Jabariyah. Itu Allah, ini Allah. Jabariyah ke, Mutazilah ke, itu istilah saja. Kalau kita kata semua Allah, Jabariyah. Kalau semua makhluk, Qadariyah. Itu istilah saja. Kita duduk bukan di atas dunia istilah. Kita duduk di atas dunia kenyataan. Cakap itu je, Syiah. Cakap saja, apa lagi? Wahabilah, apa? Dalam ilmu makrifat, jalan daripada Kelantan ke Kuala Lumpur, boleh ikut Terengganu, boleh ikut Gua Musang, boleh ikut Berik, boleh ikut kapal terbang, boleh ikut kereta api. Janji Kelantan sampai kepada Kuala Lumpur. Apa saja janji sampai kepada Allah. Biarpun ahli sunnah wal jamaah, kalau tak sampai kepada Allah, betul tidak? Salah. Jadi kita jangan bergaduh selepas ini. Kamu Qadariyah benar, kamu Jabariyah benar, kamu Syiah benar, kamu Wahabi benar, kamu ahli sunnah wal jamaah pun benar. Janji sampai kepada Allah yang satu. Ahli sunnah wal jamaah saja masuk syurga. Ya orang Mekah, Wahabi ni semua neraka. Ahli sunnah wal jamaah di Malaysia, di Singapura saja yang masuk syurga. Ya Syiah Irak masuk neraka. Lalu orang Mekah pula,
Orang Syiah, orang Wahabi saja masuk surga, ahli sunnah semua neraka. Syiah semua neraka. Lepas tu orang Iran, Iraq pula, Wahabi saja surga, sunnah wal jamaah neraka. Itu neraka. Habis mana yang betul? Semua asyik salah menyalah saja. Wahabi kata Syiah salah, Syiah kata ahli sunnah salah. Mana yang betul? Jadi kita tak usah bergaduh lah. Ya, kamu seumpama orang gajah mengenai, seumpama orang buta nak kenal gajah. Dia pegang kaki. Aku dah kenal dah gajah. Macam batang kelapa. Ini pula, aku dah kenal dah gajah. Macam tali. Ada ujung-ujung itu ya. Aku kenal dah gajah. Ada tajam ke ujung dia. Dua, ada tajam keras. Lalu dia pun, orang buta ni pergilah. Singgah satu pokok yang besar. Mari kita berteduh sini sekejap. Ada pokok besar lah, panas lah. Baik, dia pun duduk. Engkau kenal dah gajah? Dah kenal dah. Macam mana gajah? Macam batang kelapa. Oh, kau tipu. Engkau salah. Tak betul kau. Gajah ni kan macam tali. Tak betul tali. Gajah ni macam tajam-tajam. Ada tajam. Semuanya asyik salah menyala. Sedangkan kaki pun kaki gajah. Ekor pun ekor gajah. Telinga pun telinga gajah. Betul tak gajah? Tetapi kamu orang yang buta. Hanya tahu kaki saja. Kamu hanya tahu ekor saja. Kamu tahu telinga saja. Ini duk asyik bergaduh. Kamu pegang kaki, benar kaki gajah. Kamu pegang telinga macam badan tampi beras tu kan telinga. Benar. Tetapi kamu telinga saja. Kamu tajam, gading saja. Ini aku ini. Aku melihat seluruh gajah. Apabila melihat seluruh gajah, kaki pun benar, ekor pun benar, telinga pun benar. Ini baru orang yang mata ada mata. Tak usah menyalah. Ya. Ini Wahabi lah, Qadariyah lah, Jabariyah. Lupakan itu semua. Mari kita bertauhid kepada Allah yang satu. Janji mengenal Allah SWT. Ya. Ini tak usah bergaduh. Ini bahagian kau lah. Ini tidak aku ni Ahmadiyah. Selain pada Ahmadiyah apa lagi? Muhammadiyah. Salah Muhammadiyah. Satariyah yang betul. Satariyah betul. Duk asyik bergaduh. Jangan bergaduh. Kalau orang belajar ilmu makrifat betul, semuanya benar. Melainkan kita hanya menuju kepada Allah yang satu. Jadi pada sahabat-sahabat di Singapura, hentikan Jabariyah ke, Qadariyah ke, apa nama, Mu'tazilah ke, berhenti. Ini orang yang buta tidak mengenal gajah. Kalau orang yang celik, dia tak bergaduh. Ya. Jadi lepas ini tak usah lagi bercakap apa. Muhammadiyah saja yang betul, Satariyah salah. Lagi apa lagi? Wahabi salah, ahli sunnah betul. Ahli sunnah salah, Syiah betul. Berperang sama sendiri. Cukup berhentikan. Mari kita bertuhankan Allah yang satu. Kamu pun benar kaki gajah. Betul tak? Kamu benar ekor gajah. Tapi kamu buta. Ya, jadi berbalik kepada Allah dengan Nur Allah dengan Muhammad ini sebetulnya seumpama cermin dengan yang meniru. Satu saja. Nafi dengan isbat, Nur Allah dengan Muhammad ini seumpama siang dengan malam. Semua orang kata malam lain, siang lain. Betul tidak? Tetapi sesungguhnya siang dan malam itu satu, tidak ada beza. Ini orang belajar ilmu makrifat. Nafi dengan isbat, Nur Allah dengan Muhammad, garam dengan masin itu satu saja. Tengok malam. Apabila di siang kan, ambil tong biskut tu, tong biskut itu pergi tengah hari kan, ni perangkat cahaya siang itu tutup dalam tong biskut tu kan, sampai pukul 12 kan buka. Kita buka, kemana perginya siang apabila datangnya malam? Mana perginya siang dalam tong tadi kita perangkat? Mana pergi? Kita pun ambil pula malam tu, bubuh dalam tong tu, tutup rapat-rapat tu. Waktu siang pula kita buka. Bila datangnya siang, kemana perginya malam? Jikalau malam dan siang itu berbeza, mesti ada sempadan. Mana sempadannya? Jadi Nafi dengan isbat, Nur Allah dengan Muhammad tu
Tidak ada bezanya. Yang beza tu mata saja. Cuba orang buta, tahu tak siang malam? Duduk pula dalam aircon, tahu? Bermakna siang dan malam itu satu. Itu Allah kata pada awalnya Allah langit dan bumi itu bercantum. Bermaknanya satu je. Zahir dan batin satu, tidak ada duanya. Yang zahir pun Allah, yang batin pun Allah. Wal zahiru wal wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu siapa? Allah. Mana ada tengah-tengah kita? Jadi belajar ilmu makrifat ini belajar ilmu yang satu. Ya, jangan berpecah belah. Ya. Mari kita bertuhan pada Allah yang satu. Habis. Ya. Yang duduk bergaduh, salah, aku tak naklah kumpulan ini, kumpulan Muhammadiyah. Ini aku Wahabi, mari kita. Lepas ni tak usah ya. Mari kita bertuhan pada Allah yang satu. Ya, habis. Terima kasih soalan itu. Baik. Soalan apa lagi? Tentang nafas juga. Na'a baik nafas. Begitu juga nafas ya. Nombor satu tak habis lagi. Tak habis cakap. Tapi yang jawabannya dah. Okey. Maknanya nafas, dengar sini baik-baik ya. Makan juga dengar saya. Nafas, nyawa, hati, nadi, apa lagi? Jantung, hati, apa lagi? Sebutlah apa yang kamu nak sebut. Syuhudul wahdah fil kasrah. Syuhudul kasrah fil wahdah. Pandang yang satu kepada yang banyak, pandang yang banyak itu adalah juga satu. Sebutlah apa, itu sebutan saja. Baik, sekarang ni saya pakai uniform putih, duduk dalam hospital. Apa nak panggil saya? Laki-laki ni. Ini perempuan ni. Pakai ni ada yang apa, yang ini telinga. Apa panggil saya? Kemudian saya pun pergi bala polis, pinjam sekejap, pakai baju yang ada kerang-kerang. Panggil apa saya? Pergi pula. Apa lagi? Askar pula pergi celoreng. Apa panggil saya? Tetapi sebetulnya satu. Sebut hati. Hati mana hati? Nafas. Nafas apa? Nyawa. Nyawa apa? Hati-hati apa? Bermaknanya kita saja yang membahagi-bahagikan, sebetulnya satu saja. Apa itu nafas? Nafas itu nyawa. Apa itu hati? Hati itu nyawa. Apa itu kalbu yang kita nak belajar tadi? Kalbu itu nyawa sebetulnya. Nyawa siapa? Nyawa itu roh kita lah. Tadi saya gantung ya. Gantung kalbu. Mana kalbu mu'min? Baikullah. Mana kalbu mu'min? Baik, kita sambung ya. Sebelum tertinggal, kita sambung balik air sembahyang tadi ya. Mana yang lewat tu tak nak gustan dah. Kereta api dia jalan aja. Ya, baik. Kita nak cari air sembahyang. Ya, air yang sebenar-benar mutlak itu berada dalam kalbu mu'min. Baikullah. Mana kalbu mu'min? Mana kalbu mu'min? Sebenar-benar rumah Allah itu bukan dibina dengan batu. Sebenar-benar rumah Allah itu bukan dibina dengan paku, dengan kayu, dengan batu, dengan simen, tidak. Rumah Allah tak pernah terbakar. Rumah Allah tak pernah kena hantam banjir. Rumah Allah tak pernah kena curi ke orang. Tetapi rumah Allah di Mekah sana, pernah tak terbakar? Cakap pernah tak terbakar? Pernah. Pernah tak runtuh? Hajarul Aswad itu berpuluh tahun kena curi oleh tentera Rom. Allah tak reti ke jaga rumah dia? Kita boleh jaga rumah kita dengan security, dengan apa? Allah tak reti jaga rumah dia? Nak menunjukkan bahawasanya di mana sebenarnya rumah Allah. Rumah Allah itu Allah berfirman kata apa? Kalbu mukmin baitullah. Kalbu mukminlah sebenar-benar rumah Allah. Maka siapa nak mencari air mutlak, air yang sebenar-benar suci, carilah kalbu. Mana kalbu? Jadi sebutan anda tadi kan, roh nafas itu adalah roh. Nadi itulah roh. Nyawa itulah roh. Hati itulah roh sebetulnya. Roh itu siapa? Roh itu adalah Nur Muhammad. Jadi mana kalbu? Kalbunya roh lah kalbu. Roh lah sebenar-benar rumah Allah. Tulis itu saya cakap ini. Nak cari mana rumah Allah, iaitu kalbu. Roh itulah kalbu mu'min.
Ruh itulah rumah Allah. Ruh lah istana Allah. Tetapi ruh ataupun kalbu bukan berada di dalam dada. Ruh ataupun kalbu bukan berada di luar dada. Mana? Mana kalbu? Mana ruh? Mana? Mana? Tak habis lagi kita belajar habis. Mana ilmu ini bukannya 3 jam. Orang dulu belajar 3 tahun. Tapi tak apa. Ini sekarang zaman teknologi, orang beli ubi tak tanam dah, tunjuk je kan. Dulu 3 bulan nak makan ubi. Tak payah kita tanam. Mari kita pergi masuk emporium. Sekarang ni emporium ini. Ya, tak payah tanam, terus kita bagi ya. Jadi ingat ya. Kalau kita sebut hati fuad lah, napah lah, napuh lama-lama mampu. Itu semua mengaji apa? Mengaji bunyi saja. Nak bagi sedap saja. Lepas ni tak usah belajar dah itu napah, napuh apa semua. Belajar itu semua roh. Satu. Cuma tangga torikat. Bertorikat ialah torik ni artinya jalan. Takkan nak berjalan je tak berhenti. Mesti ada berhentinya. Berhenti pada hakikatnya. Kan ilmu ada 4. Syariat, torikat, hakikat, makrifat. Takkan nak torik saja berjalan saja. Yang masih membilang tu kan. Napah, napuh, tanapah itu orang masih berjalan, masih mencari. Kalau orang dah sampai, tak sebut dah benda itu. Ya, itu peringkat sekolah tadika itu. Lepas tu apa nama? Hadiah lah, wahdiah lah, apa nama? Wahidah lah. Itu semua. Kalau belajar tu jadi apa? Itu tangga mengaji itu. Kalau orang belajar makrifat sungguh, dah tak pakai dah sipir tu. Ya. Jadi sipir hati, sipir napah, sipir nyawa, sipir apa? Nadi ni dah tak pakai. Mari kita pakai yang satu. Itu orang sama. Cuma nama je berlain. Macam saya tadi lah. Masuk hospital pakai yang putih panggil doktor. Tapi saya juga pergi pulih. Pakai ini pun pangkat ini kata pulih. Jadi lepas pada ini, tak usah sebut hati. Tak usah sebut nadi. Tak usah sebut nyawa. Ya. Tak usah sebut Allah. Tak usah sebut ruh. Tak usah sebut Nabi Muhammad. Sebut siapa? Allah. Allah. Macam Bilal bin Rabah. Ahad. Dia tak kata, dia tak sebut Allah. Kan dia kena dera Bilal bin Rabah kan? Kena dera. Ada dia kata Allah. Ada. Dia kata apa? Ahad. Maknanya esa. Apa saja pun Allah. Itu maksud. Apa saja pun. Yang batu panas pun daripada siapa? Daripada Allah. Yang menerima batu pun siapa? Allah. Jadi itu maka tak panas. Jadi cukuplah lepas ini tak usah beristilah-istilah. Ya, istilah Jabariyah ke, Qadariyah ke, nyawa ke, nafas ke, tak usah sebut. Sesungguhnya itu adalah Allah. Jelas ya? Nak mengaji nafas lah, seduk, keluar hak. Habis hak pun Allah, pun Allah, keluar pun Allah, masuk pun Allah. Apa nak hak-haknya? Itu peringkat mengaji torikat itu. Kalau orang mengaji makrifat, tak ada dah. Nafas, turun. Ya. Lepas ni, tak usah duduk beristilah lagi ya. Mari kita belajar yang hak. Duduk mai turun, Allahu hak. Bila nak jadi satu? Ya, turun lain, keluar lain, seduk lain, hembuh lain. Cukuplah ya. Kalau belajar makrifat, tak ada dah itu semua. Yang masuk pun Allah, yang keluar pun Allah. Ya. Apa lagi soalan? Di mana hati dah jawab kan? Di mana hati itu sebetulnya roh. Baik mata hati. Kita dah kenal dah. Hati itu roh. Kalau mata hati, mata roh. Itu saja. Air mutlak baik. Ni nak cari air mutlak. Apabila kita sudah air suci lagi menyucikan. Air mutlak berada dalam hati nurani. Hati nurani iaitu bernama kalbu. Kalbu itulah air mutlak. Macam mana nak ambil air mutlak macam ni? Masa kita cucu ambil sembahyang ya, buat yang syariat ni tak apa, syariat ni pakai air pahit. Tapi air mutlak pun kita keluarkan. Air nurani daripada kalbu. Macam mana air nurani nak keluarkan? Baik, masa cucu tangan itu mula-mula ni berkatalah dalam hati, ya Allah Tuhanku, aku nak serah air mutlak ini bukan siku sampai buku lali saja.
Arti air mutlak ini artinya air penyerahan diri kepada Allah. Air daripada roh, air daripada kalbu. Roh itu kan kalbu, air itu kiasan saja. Kiasan saja air itu artinya penyerahan diri kepada Allah. Aku nak serah bukan setakat tangan, bukan setakat buku lali. Aku nak serah zahir dan batin, termasuk najis aku ni aku nak serah kepada Allah. Ini dikatakan air mutlak, air suci lagi menyucikan. Biarpun tak sentuh dengan air pahit, tapi tetap kita suci zahir dan batin. Macam mana? Aku nak serah diriku kepadamu ya Allah, zahir dan batin ya Allah. Suci tidak? Ada tak bau klorin? Ada tak keruh air nurani? Tak ada. Air apa? Air penyerahan diri kepada Allah. Inilah sebenar-benar air mutlak. Air yang kita pahit itu, air sungai itu air syariatin. Wala syariatin ala hakikatun batilatun. Buat syariat tak ada hakikat, batal. Kita ambil air syariat. Tak apa, ambillah air syariat, ambil. Tetapi jangan lupa kita sekalikan dengan air hakikatun. Air mutlak yang hakikat.